حي على الصلاة حي على الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, walaupun mungkin kita tidak menyukai, bosan, berulang kali pesanan takwa ini kita dengar, apapun perasaan kita, maka setiap minggu akan diulang pesanan yang sama, supaya kebosanan yang ada di dalam jiwa kita itu akhirnya kita tahu betapa bermaknanya pesanan ini. Semua dalam kalangan kita yakin dan percaya bahawa kita ingin memasuki syurga Allah Azza wa Jal, dan ketahuilah syurga itu hanyalah didiami oleh orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, kepada yang bertakwa itulah kata Allah kami sediakan bagi mereka syurga. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, oleh yang demikian mimbar pada minggu ini mengulangi pesanan yang sama. Ayo kita berusaha bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan ia menjadi tiket untuk kita masuk ke dalam syurganya nanti insya-Allah. Yang telah pun berada di saf hadapan, kedua, ketiga dan seterusnya, yang berada di luar surau atau masih lagi dalam perjalanan menuju ke tempat ini, ketika mana kita duduk untuk mendengarkan khutbah, kita duduk dalam keadaan seakan-akan semua baik-baik sahaja. Sedangkan di dalam jiwa sanubari setiap dalam kalangan kita mempunyai masalah, urusan, pekerjaan, tugasan yang belum lagi selesai, yang menuntut untuk kita menyelesaikannya. Kita diuji, ditimpa musibah, malapetaka, bencana serta wabak penyakit. Bukan hanya kita dalam kalangan orang-orang yang beriman, termasuk mereka yang menjadi kekasih Allah minal anbiya'i wal mursalin juga diuji dengan ujian yang cukup luar biasa. Kita berdoa kepada Allah yang terlibat dengan hutang, semoga Allah kurniakan jalan keluar untuk kita menyelesaikannya. Yang sakit, semoga Allah kurniakan kesehatan yang baik dan kembalikan semula kesembuhan kesehatan kepada kita. Yang bermusuh, semoga Allah mendamaikan kedua-dua hati. Yang sedang bertarung untuk mendapatkan zuriat keturunan, semoga Tuhan berikan anak-anak yang saleh dan salehah. Di awal surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan apa yang disebut oleh baginda Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba
walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulang belulang aku sudah pun lemah, kudrat dan tenagaku semakin berkurangan, usia aku semakin tua, dan yang berada di atas kepalaku semuanya telah menjadi putih. Tetapi Tuhan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, sedikit pun aku tidak pernah kecewa, putus asa, putus harap untuk berdoa meminta kepadamu. Allahu Akbar. Baginda Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah untuk memiliki zuriat yang tersendiri. Allah perkenankan tatkala usia sehinggalah hampir 100 tahun. Demikian pula istri yang mandul, tidak mampu mengandung dan melahirkan zuriat, cukup mustahil di mata manusia. Tetapi kekuasaan Allah mengatasi segala-galanya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepada kamu tentang kelahiran seorang anak lelaki yang lebih bermakna di dalam kisah ini, sehingga yang memberi nama kepada anak lelaki itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kita boleh jadi nama kita bukan ayah kita bagi, pak saudara kita bagi, datuk kita bagi, sahabat baik pada ayah kita bagi. Kalau kita tanya ayah kita, siapa yang bagi nama pada saya ni? Oh, sekian sebagainya. Mungkin ayah, mungkin ibu, mungkin kerabat, mungkin kenalan, mungkin juga orang-orang terhormat. Sultan bagi, raja bagi. Yang memberi nama kepada anak baginda Nabi Allah Zakaria, Yahya, Allah Azza wa Jalla. Aku bukan hanya kurniakan kepada kamu anak, bahkan aku memberi nama kepada anak tersebut. Allah. Sehingga hampir 100 tahun usia, Allah perkenankan doa, lalu dikurniakan zuriat. Baginda Nabi Allah Ibrahim, antara doa yang diulang-ulang oleh baginda Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Tuhan, kurniakan kepada aku zuriat, anak yang saleh, akhlak yang baik. Tuhan, kurniakan aku seorang anak yang begitu. Allah perkenankan dikala usia baginda Nabi Allah Ibrahim berumur 86 tahun. Mustahil di mata manusia, tidak mustahil di mata Allah. Dan tatkala Allah uji dengan lama tempoh kelahiran menunggu seorang anak, ketika lahir, falamma balagha ma'ahu sa'ya, anak itu sampai satu tempoh usia yang boleh dia berbicara dengan seorang ayah, Allah perintahkan supaya anak itu disembelih dengan tangan dia sendiri. Bagaimana menunggu seorang anak lama puluhan tahun, doa baru Allah perkenankan. Dapat anak, jiwa besar, bahagia, Tuhan saja yang tahu. Kena sembelih pula anak. Saya yakin di kalangan kita, sesiapa pun yang ada anak, di saat dia datang bekerja, anak dia sedang sakit, demi Allah, ingatan dia akan ingat pada anak. Bahkan kalau anak tu sakit, dengan dia tak boleh datang untuk bekerja. Kerana apa? Menjaga anak. Hatta kalau dia jahat sekalipun, dia benci, tak suka kepada anak dia sendiri, dan dia berhajat semoga anak dia mati, dia tidak akan sanggup untuk bunuh anak dia sendiri, melainkan dia upah orang lain bunuh anak dia. Allah. Siapa yang Allah uji ini? Kekasih-kekasih Allah, yang sudah pasti di mata kita, kalau kita kasih pada seseorang, kita sayang, kita tak nak dia susah, kita sanggup ikat perut berlapar untuk memenuhi keperluan anak, isteri dan tanggungan kita. Boleh jadi ada yang sanggup membayar bulanan, memberi kenderaan supaya istrinya mudah untuk ke tempat kerja, sedangkan dia berusaha payah
untuk sampai ke tempat dia mencari rezeki. Demikian Allah uji setiap di kalangan manusia. Kerana Allah telah berjanji, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan demi sesungguhnya kami telah pun menciptakan manusia itu, mereka akan duduk dalam keadaan kabad, susah, payah, sengsara, sedih, tangisan, air mata, semuanya mereka akan hadapi. Allahu Akbar. Siapa yang tolong keluarkan semua ini? Siapa yang selesaikan masalah anak ini? Allah Azza wa Jalla. Ketika baginda Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam menyelamatkan diri bersama orang-orang yang mengikuti baginda daripada Fir'aun wa Haman wa junudahum, sampai di pesisir pantai yang di depannya sudah lagi tidak ada jalan melainkan bahar, lautan. Di belakang dia ada tentera Fir'aun, Haman dan tentera-tentera mereka sedang kejar mereka dari belakang. Ketika itu pengikut-pengikut Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, falamma tara al-jam'an qala ashabi Musa inna lamudrakun. Pengikut Nabi Musa menyebut, di belakang kita ada Fir'aun dengan tenteranya yang sedang hambat kita. Di depan kita ada lautan. Di mana lagi yang perlu ataupun jalan yang boleh kita keluar? Kita lari daripada masalah. Inna lamudrakun. Habis dah kita, mati dah kita, tak selamat dah kita. Baginda Nabi Allah Musa menyebut dengan penuh keimanan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesekali tidak kita akan binasa, sama sekali tidak. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersama dengan aku adalah Tuhan, dan Tuhanku itu akan tunjuk jalan keluar. Qala ya Musa idrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, Allah firmankan, pukullah lautan itu dengan tongkat yang ada di tangan kamu. Dan lautan itu takassarat, terbelah. Abdullah ibn al-Abbas dalam riwayat yang sahih, sebagaimana yang telah disebut oleh Al-Imam Ismail ibn Umar ibn Kathir dalam tafsirnya, disebabkan pukulan tongkat baginda Nabi Allah Musa, Allah jadikan laut itu terbelah menjadi 12 lorong yang cukup besar. Sehingga masing-masing melihat, jalan apakah ini yang tidak pernah kami lihat sebelum daripada ini. Itu cara Allah kurniakan dan memberi keselamatan kepada hamba-Nya. Ketika mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Ahzab bersama tentera-tentera Islam yang lain, hatta yaqula ar-rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah, telah berlarutan sehingga 60 hari peristiwa peperangan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menadah tangan ke langit bersama orang-orang yang mengikuti baginda. Bilakah pertolongan Allah nak datang pada kita ni? Allah jawab bagi pihak, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu sedang dekat dalam perjalanan kepada kamu. Siapakah yang menyelamatkan tentera-tentera Badar? Di saat mereka lemah, di saat mereka putus asa, di saat mereka rasakan bahawa peperangan ini pasti kita tidak akan menang, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran pada ayat 123, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattakullah. Dan demi sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang tolong tentera-tentera Badar di saat mereka lemah, mereka resah, gelisah, putus asa, mereka berhajat kepada kemenangan, tetapi mana mungkin Allah mengatasi segalanya, memberi kemenangan kepada mereka. Sehingga Umar dan beberapa sahabat yang lain ketika duduk di luar Masjid Nabawi,
hum yatakallamuna wa yatahaddatsuna 'an yaumil badar wa yadhkuruna ma akramahu Allah 'alaihi. Mereka bercakap, berbicara tentang bagaimana Tuhan Maha Kuasa memberikan kemenangan kepada kita dengan menyelamatkan kita sehingga kita menang dalam peperangan ini. Siapakah yang melakukan menyelamatkan semua itu? Pasti Allah Azza wa Jalla. Setiap dalam kalangan kita juga ada masalah, ada kesempitan, ada kesulitan. Yang akan keluarkan kita daripada situasi tersebut hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kenal betapa banyaknya Allah telah pun melepaskan kita daripada satu ujian demi satu ujian, yang kita telah pun lupa sebahagian besar daripada doa yang pernah kita sebutkan. Semoga-moga Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan kehidupan yang kita lalui ini penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan sehingga kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kesimpulan daripada khutbah yang ringkas, berimanlah dengan bersungguh dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya menjadi sebahagian hadis yang telah diriwayatkan oleh Abdullah ibn Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Nombor hadis 2803. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkanlah dirimu kepada Allah di saat kamu senang, kamu kaya, kamu ada harta. Allah akan ingat kepada kamu di saat kamu susah, miskin dan papa kedana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa alladhi radda ilayna ruhina ila ajsadina waffaqana li ta'atihi wa razaqana min at-tayyibat wa ballaghana ila yawmina hadha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as salihin. Demikianlah sekali lagi kita mengulangi pesanan takwa. Semoga kita memasukkan ke dalam jiwa dan sanubari kita. Insyaallah setiap keburukan yang ingin kita lakukan itu apabila ada keimanan dan ketakwaan, ia akan memelihara seseorang itu daripada melakukan. Dan ketika mana kita berniat untuk melakukan kebaikan, demikian juga Allah memberi tuntunan, dorongan supaya kita berbuat baik. Akhirnya Allah memberikan kekuatan untuk kita melakukannya. Dan antara perkara yang baik, pada Jumaat yang mulia, jangan lupa untuk kita berselawat kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا قاضي الحاجة، اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية. اللهم اهدي ووفق سلطاننا جلالة الملكنا المعظم سلطان سلانغوب السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد الإسلام وردنكو أمير الشاه ابن سلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وخصوصا في مدينة غزة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك باليهود وانصرنا عليهم. اللهم زلزل الأرض تحت رجل اليهود يا الله. اللهم باقت من الدنيا ففرجها يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بلدا لا تغادر منهم أحدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله ذكرا كثيرا ونشكره شكرا ونحمده حمدا حمدا ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.